Buku teks muka surat 71. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang penyerapan. Okey, penyerapan. Okey, buku teks muka surat 71. Okey, 71 tentang penyerapan. Dah. Okey, kalau dah kamu boleh tutup semula kamu punya mic. Okey. Okey, yang pertama kita akan belajar tentang Buku surat berapa tadi? okey, muka surat 72 semula. Okey, kamu boleh tengok juga dekat skrin. Okey, kita akan belajar tentang objek menyerap air dan objek tidak menyerap air. Jadi ada dua di sini, objek menyerap air dan juga objek tidak menyerap air. Baik, kamu tengok situasi di bawah. Air sirap tertumpah di atas meja kaca. Kemudian Alia mengelap tumpahan air tersebut. Kemanakah hilangnya air itu? Mengapa meja kaca tidak basah? Mari kita siasat. Okey, ini adalah berkaitan dengan objek yang menyerap air dan juga objek tidak menyerap air. Kalau objek menyerap air, dia boleh apa? Okey, mestilah dia boleh menyerap air. Dan objek yang tidak boleh menyerap air, dia tidak akan menyerap air. Jadi dekat sini kita akan buat uji kaji tentang objek yang boleh menyerap air dan juga objek yang tidak boleh menyerap air. Jadi tengok di depan, okey, tengok pada skrin, cikgu akan jalankan uji kaji kepada kamu. Okey, cikgu tukar skrin dahulu. Yang tepi. Okey, cikgu akan tunjukkan. Okey. Sekarang ni kita akan buat uji kaji benda yang boleh menyerap air dan tidak boleh menyerap air. Jadi cikgu akan letakkan barang-barang di atas meja. Sebentar lagi cikgu akan tunjukkan barang-barang kepada kamu. Okey, boleh dengar tak suara cikgu? Boleh.
Boleh. Boleh. Boleh. Boleh. Boleh. Okay, boleh tutup semula mic kamu. Kita tengok. Kita tengok eksperimen yang berada di atas meja cikgu. Macam ni. Macam ni kan. Sini tekan sini tolak sini. Kenapa? Basah. Tutup semua je. Apa tak? Botan. Okey. Dekat atas meja cikgu ada air anggur. Cikgu tunjuk sini air yang berwarna merah pekat ni. Baik, di sebelah kiri pula ada objek. Yang pertama adalah ni objek apa ni? Sudu. Kita ada sudu. Kedua kita ada ni apa? Tisu. Tisu. Yang ketiga kita ada apa? Lidi. Yang ketiga yang keempat kita ada apa ni? Kotak. Kotak. Yang kelima kita ada Rangka plastik. sudut plastik. Dan yang terakhir kita ada Kertas. kertas. Okey. Jadi ada 6 objek. Ada 6 objek dekat atas gelang cikgu. Jadi kita akan tengok sama ada objek ni menyerap air ataupun tidak. Jadi boleh offkan mic kamu. Offkan mic kamu. Sebelum saya mulakan eksperimen kita. Nampak sikit-sikit. Cuba buat. Untuk besar. Duduk je. Okey. Kamu tengok dekat depan ni. Air ni. Jadi kita akan uji satu persatu. Okey. Objek yang pertama yang cikgu akan uji. Baik, objek yang pertama ialah sudu. Okey, jadi cikgu akan celupkan sudu dekat dalam air anggur ni. Okey, kita tengok. Okey, kamu tengok kat sini, adakah sudu ini menyerap air ataupun tidak? Tak. Ya, sudu. Okey, sudu dia tidak menyerap air. Okey, bagus. Yang kedua akan cuba kotak. Kami tengok depan kita. Abai kalah. Baik. Kotak
boleh tak dia menyerap air? Tak boleh. Menyerap. Boleh. Okey, jawapan dia adalah kotak ni dia boleh menyerap air, tapi Menyerap air. dia juga boleh menyerap air. Okey, kita cuba objek yang ketiga. Okey, tengok objek yang ketiga adalah tisu. Kita tengok tisu boleh air ataupun tidak. Boleh. Tidak boleh. Okey, kamu tengok boleh ke tidak? Boleh. Serap. Dia Boleh serap air. Okey, kamu tengok dekat sini. Tisu yang berwarna pink, apabila dia serap air yang berwarna merah, tisu ni pun akan menjadi warna merah. Merah. Objek yang keempat. Okey, kamu tengok ni, sudu plastik. Okey, dimasukkan dalam air. Kita tengok. Boleh ke tidak dia menyerap air? Serap. Boleh ke tidak? Tak boleh. Tak boleh. Ya, Tak boleh. tak boleh. Sudu plastik tak boleh menyerap. Dia dekat. Okey, yang seterusnya adalah lidi. Kita tengok lidi. Okey. Okey, cikgu masukkan dalam Tahun. Boleh ke? Boleh nyerap. Mana boleh buat air? Jawab tak boleh. Boleh. okey, dia boleh serap air ke ataupun tidak? Boleh. Yang ni lidi ni dia agak istimewa. Dia boleh serap air, tetapi dia serap air dalam keadaan yang sangat lambat. Kamu kena rendam lama baru kamu nampak dia serap air dengan banyak. Okey. Dan objek yang terakhir kita akan gunakan kertas. Jadi, kita tengok kertas boleh dia serap air ataupun tidak. Okey, kertas serap air ataupun tidak? Serap. Dia serap. Kamu tengok. Okey, kertas yang berwarna putih dia jadi warna merah sebab dia serap air. Okey. Dia suka. Isa. Kemarin. Sebelum Ni ya. Ni buka yang ni. Tunjuk je cikgu. Ni kabel. Betul cikgu tahu. Ini nama dia. Ni cakap dia. Tak nama boleh ni. Ni ha. Okey, boleh tutup mic kamu semula. Oh, Umaisa. Okey, baik. Kita teruskan lagi. Kamu dah tengok objek yang boleh menyerap air dan objek tidak boleh menyerap air. Antara objek yang boleh menyerap air adalah kertas, tisu dan juga kotak. Objek yang tidak boleh menyerap air antaranya adalah sudu plastik, sudu besi. Okey, itu objek yang tidak boleh menyerap air. Jadi seterusnya kamu dah tengok objek yang boleh menyerap air dan objek yang tidak boleh menyerap air. Kita akan tengok pula yang seterusnya, iaitu keupayaan objek menyerap air. Okey, keupayaan objek menyerap air. Maksudnya, okey, kita ambil tadi kotak, kertas dan juga kotak, kertas dan juga tisu. Okey, kita akan uji ketiga-tiga bahan ni yang mana yang boleh serap air paling banyak dengan masa yang kita tetapkan. Okey, kita akan tengok. Okey, kamu tengok di sini.
Okey, kita akan potong kertas tadi, tisu dan juga kotak mengikut saiz yang sama. Mesti saiz yang sama je supaya adil. Adil lah. Kalau kecil besar dia tak sama, dia tak adil, dia kena adil sama saiz. Okey, kemudian kita akan lekatkan kertas, tisu dan kotak tadi dalam dekat lidi dan kita akan celupkan dalam air anggur tadi. Okey, kita akan celupkan dalam air anggur. Jadi kita akan tengok dalam masa dalam masa 1 minit. Okey, kita akan perhatikan yang mana boleh serap air paling tinggi. Okey, jadi kita akan tengok eksperimen ni. Okey. Cikgu harap sambil kamu tengok, cikgu nak kamu offkan mic kamu supaya kita tengok dengan lancar. Okey, tengok di bawah ni air anggur cikgu. Okey, dan kita akan celupkan ni. Kita ada kotak, kita ada kertas dan juga kita ada tisu. Jadi kita akan celupkan ketiga-tiga ni di dalam air anggur ni dalam masa, kalau 1 minit lama sangat, cikgu akan bagi masa dalam 20 saat. Jadi kita akan tengok yang mana serap lebih banyak air dalam masa 20 saat, sama ada kotak, kertas ataupun tisu. Okey. Jadi sedia. Okey, cikgu tukar. Okey, 1, 2, 3. Okay, kita tengok yang mana serap lebih banyak air dalam masa 20 saat. Tisu. Kita akan tengok. Okey, lagi 5 saat. 5, 4, 3, 2, 1. Cikgu angkat. Okey, cikgu rasa kita dah dapat keputusannya. Cikgu dekatkan sikit supaya kamu nampak. Okey, yang pertama. Okey, objek yang paling tinggi menyerap air adalah Tisu. okey, tisu. Betul. Yang kedua, yang kedua objek apa? Kotak sikit. Kotak atau kertas? Kotak atau kertas yang nombor 2? Okey, jawapan dia adalah kertas. Kamu tengok di sini. Tak dia serap sampai paras ni. Kotak dia serap sampai paras ni saja. Okey, jadi yang terakhir, objek yang paling banyak menyerap air, yang terakhir, yang paling sikit. Okey, objek. Ya, kotak. Jadi kita tengok kat sini ada setiap objek dia ada pelbagai keupayaan menyerap air. Kalau kamu tengok di sini, yang pertama adalah tisu, yang kedua kertas dan yang ketiga adalah kotak. Jadi keupayaan setiap objek dalam menyerap air adalah berbeza. Okey, kita akan tengok seterusnya. Bahagi. Okey, offkan mic kamu. Kita tengok yang seterusnya. Jadi kesimpulan dalam
kesimpulan dalam eksperimen tadi, tisu ialah objek yang menyerap air paling tinggi dan kotak, dekat eksperimen kita, kotak ialah objek yang menyerap air paling rendah. Jadi antara tisu, kertas dan juga kotak, yang menyerap air paling banyak adalah tisu. Okey. Jadi kita dah tengok keupayaan objek menyerap air. Sekarang ni kita akan pergi pula kepada kepentingan objek menyerap dan objek yang tidak menyerap air. Okey, kita tengok situasi di bawah ni. Kamu tengok situasi di bawah. Okey. Okey, kamu tengok di bawah ada air yang tumpah. Okey, air daripada selepas mandi tu dia jatuh kat lantai, ada air. Jadi ayah mengelap adik dengan ibu, kamu tengok ibu dia lap lantai tu dengan menggunakan mop. Okey, jadi mop ni juga adalah salah satu objek yang menyerap air. Dan yang kedua, kamu tengok ayah tu, ayah dengan baby ni. Okey, ayah dengan baby ni, okey, adik dia ni baru lepas mandi jadi basah. Okey, untuk lapkan air yang ada di anggota badan, ayah dia menggunakan tuala. Okey, tuala ni daripada kain lah. Okey, ataupun sekarang ni kita tuala diperbuat daripada kapas. Okey, jadi semua benda ni adalah objek yang boleh menyerap air. Sama juga dengan luka. Kalau kita terluka, berdarah. Jadi kita akan gunakan kapas untuk tutup luka tu dan berhentikan darah. Sebab apa? Kapas ni dia boleh menyerap darah juga. Okey. Darah juga adalah suatu cecair ya, ataupun dia sama dengan air. Okey. Seterusnya, bagaimana pula dengan objek yang tidak menyerap air? Okey. Objek yang tidak menyerap air, yang pertama kamu tengok dalam situasi ni ketika hujan. Okey, tong besi dapat menadah dan menyimpan air hujan. Okey, inilah kegunaan objek yang tidak menyerap air. Kita boleh simpan air. Yang kedua, payung plastik dapat menghalang diri kita daripada terkena air hujan. Okey, kalau hujan kita gunakan payung untuk elakkan air hujan daripada terkena kita. Sebab apa? Payung ni diperbuat daripada plastik. Okey. Yang seterusnya, kasut getah dapat mengelakkan kaki kita daripada basah. Okey, getah. Getah juga dia tidak boleh menyerap air. Jadi ketika hujan ada banyak lecak kan. Jadi kita boleh gunakan kasut getah untuk mengelakkan kita daripada terkena air. Dan yang keempat, cermin kaca. Cermin kaca pada kereta dapat mengelakkan kita daripada terkena air hujan. Okey, itu adalah fungsi kenapa ada objek yang boleh menyerap air dan kenapa juga ada objek yang tidak boleh menyerap air. Okey, kamu bayangkan kalau semua objek dekat dunia ni dia boleh serap air. Agak-agak kamu apa yang akan terjadi? Siapa boleh bagi jawapan? Basah lah semua. Kering. Okey, Arisa betul. Kalau tak, basah lah semua. Kalau semua objek kita boleh kalau boleh serap air, basah tu maksudnya kita tak akan ada rumah. Sebab kalau kita ada rumah pun, dia tidak boleh lindung kita daripada terkena air hujan. Sebab dia akan serap air dan air tu akan ada kat dinding-dinding. Jadi semua basah. Okay, untuk Iman pula tadi kata kering kan? Okay, kering sebab benda yang objek yang boleh menyerap air, kita boleh keringkan hujan lah. badan kita. Okay.
Jadi apa pula yang terjadi kalau semua objek dekat dunia ni tidak boleh menyerap air? Apa akan jadi? Semua kering. Kering. Tak basah. Apa akan jadi? Tak basah. Kering. Basah. Okey, kalau tidak boleh menyerap air kan? Kalau tidak boleh menyerap air, apa akan jadi kalau kita tumpahkan air atas meja? Basah sikit. Kita tak boleh lap sebab semua objek tidak boleh menyerap air. Jadi setiap objek, kamu kena ingat sini, setiap objek mempunyai kepentingan dia masing-masing. Ada yang boleh serap air, ada yang tidak boleh serap air. Jadi kamu kena gunakan objek-objek tersebut dengan sebaiknya. Okey. Jadi ada apa-apa soalan sebelum kita pergi kepada kuis kita pada hari ini Sudah jawab kuis. tentang tajuk penyerapan. Okey, ada soalan? Atira Maisara, okey tak? Tak ada. Tengok, ini cuma kucing saya. Ya, Iman Danish. Dah boleh tutup. Okey, kita akan buat kuis yang terakhir iaitu kuis penyerapan. Okey, jadi kamu boleh tengok di ruangan komen kamu. Ruangan komen. Ruangan komen kita akan tengok. Okey, kita akan tengok di ruangan komen. Okey, kamu tengok, kamu tekan dekat ruangan komen. Ya, ada quiz lagi. Apa lah? Okey, boleh masuk dekat quiz ni. Bah, apa kuis? Apa bodoh? Ya. Bodoh. 0.1 sama dengan berapa? 1/10. Cikgu kena sign up ke? Kena sign up ke? Kamu tekan ni, kamu tekan kod tu. Kamu masukkan nombor 889 253. Okey Anas, cuba. Kamu masukkan nombor 889 253. Okey, kita tengok ada Ni sifar ada 8 orang. Ada 8 ya? Ada 8 orang yang dah masuk. Kita tunggu lagi. Kosong. Itu mana? Okey, Akila Ariana masuk. Okey, Anggun juga masuk. Okey, kali ni kita lain sikit. Kita akan buat secara berkumpulan. Jadi kamu kena jawab. Kumpulan mana yang ahli dia jawab paling banyak, dia akan menang. Okey, kita tengok kumpulan yang pertama. Okey, sementara kita tunggu kawan-kawan kamu, kita tengok dulu. Kumpulan pertama adalah Izara Imani, Anas, Akila Ariana dan juga Anggun. Okey, Anas ada 2 ya? Okey, Anas dan juga Anggun. Okey, kumpulan yang kedua ada Insyira, Syafika Akila, Yasir, Arisa Naura dan juga Nik Nur Aish. Dan kumpulan terakhir ada Omar Aziz, Sarah Hadawiyah, Mahfuzah, dan Arif Adha dan Haikal. Okey, cikgu akan mulakan sekarang. Ada Naufal masuk baru, Naufal. Baik, cikgu akan mulakan sekarang. Okey, Atira Maisara dalam kumpulan kedua. Okey, jadi sedia semua? Cikgu mulakan sekarang.
Okey, semua ada 12 soalan. Kita tengok kumpulan Morning Pulse. Masih lagi mendalui satu. Main pun. Tunggu tak kembali. Okey, kita tunggu lagi kawan-kawan yang masih belum jawab lagi. Okey, kumpulan ketiga mengejar. Saya dah siap. Okey, kita tunggu kawan kamu yang lain sekejap lagi. Dah. Dah potong dah. Kumpulan ketiga potong. Potong balik. Okey, cikgu bagi masa lagi 20 saat untuk jawab soalan. Okey. Morning Buddha. Okey, kita akan Saya dah siap. tamatkan quiz kita. Ada lagi jawab. Okey, cikgu akan tamatkan quiz kita. Kita tengok siapakah kumpulan yang pertama tu. Okey, Morning Pulse menang. Okey, ahli kumpulan dia Izara Imani, Akila Ariana, Anggun, Anas dan juga Naufal lah, tak silap cikgu. Okey, Tanya. Okey, jadi cikgu rasa tajuk ni adalah soal yang tajuk mudah. Okey, kita tengok soalan yang paling susah kamu jawab. Yang manakah benar? Sapu tangan menyerap air dengan banyak. Tisu dapur menyerap air paling tinggi. Pemadam menyerap air. Okey, ni jawapannya. Dengar apa cikgu? Okey, jawapannya kita dah uji tadi. Jawapannya adalah tisu dapur. Okey, sampai di sini saja kelas kita pada hari ini. Kamu dah jawab kuis. Dan jangan lupa, okey, sebelum kamu tinggalkan kelas pada hari ini, jangan lupa isi kehadiran kelas sains kamu. Okey, isi kehadiran kelas sains. Dan jika ada apa-apa pertanyaan, boleh tanya cikgu sebelum cikgu tutup kelas kita pada hari ini. Okey, boleh tengok di ruangan komen untuk isi kehadiran kamu. Okey, Anas ada soalan ke Anas? Ada. Ada. Okey, yang lain ada soalan? Ada. Ada. Okey, kalau tak ada, Ada juga. Ada cikgu. cikgu matikan rakaman